terus sujud, rokok tak ada. Tanya dia, kenapa rokok tak ada? Dia kata sebab ada iklan dekat masjid dilarang merokok. Tak rokok dia. Allah. Ada semayang Allahu Akbar, ada semayang Allah Ta'ala ada semayang baca. Jadi gini, jadi kenapa puasa tak ada rukun, tiang agama, zakat tak, saya nak beritahu. Haji nak buat package sampai, saya punya package paling murah kalau begitu 33,500. Murah. Tabung haji 49. Package kami paling murah 110. Tabung haji 240. Sama je. Semayang punya modal kain pelikat cap gajah duduk. Satu. Tak payah, tak pakai baju pun tak apa. Ingat kenapa semayang tiang? Sebab gini, sembahyang ni Allah panggil tiang sebab Allah nak jumpa kita 5 kali sehari. Allah nak jumpa 5 kali sehari. Kalau puasa setahun sekali, haji sekali seumur hidup. Solat Allah nak jumpa 5 kali sehari. Bangun tidur, jumpa Allah dulu. Bangun tidur, jangan melangkah tempat lain, melangkah masjid dulu. Bangun tidur, jangan tengok lain, tengok Quran dulu. Bangun tidur, jangan cakap dulu, cakap dengan Allah dulu. Nak tidur, habis kerja manusia, baca Quran, semayang isyak dan sebagainya. Jadi hebat berkat semayang ni, Allah nak jumpa kita 5 kali. Yang kedua, antara berkat solat ni ialah Allah nak perkenankan apa yang kita nak. Allah nak tolong selesaikan masalah anda 5 kali sehari. Anda ada masalah lewat bangun pagi, masalah pagi gaduh, Allah kata, mai zuhur aku tolong kamu. Lepas zuhur asar ada masalah, mai asar aku tolong kamu. Sebab tempat solat untuk pinta dan sebagainya. Sebab itulah anda kena khusyuk semayang. Boleh faham tu? Nak khusyuk semayang ada 13 tip. Nak khusyuk semayang ada 6 rukun. Nak khusyuk semayang, dia ada khusyuk zahir, ada khusyuk batin. Nak khusyuk semayang ada 3. Khusyuk sebelum solat, khusyuk ketika solat, khusyuk selepas solat. Khusyuk. Tapi sebelum khusyuk, tengok Allah Ta'ala sebut. Ini sama dengan Isra Mi'raj. Allah kata apa? Allah kata, la ilaha illa ana fa'budni aqimis salata li dhikri. Ini ayat surah Taha, ayat 13 tak silap. Allah kata apa? Allah kata, tiada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku, dirikan semayang supaya kamu khusyuk. Tengok tiada Tuhan melainkan aku, sembah aku, dirikan solat supaya khusyuk, dirikan sembahyang supaya khusyuk. Jadi sebelum cerita khusyuk, Allah kata sembah aku dulu. Sebelum sembah aku, Allah kenalkan siapa dia dulu. Allah kenalkan siapa dia dulu. Maknanya nak khusyuk, nak Isra Mi'raj, nak berkat, bermula dengan kenal Allah, kemudian sembah Allah, semayang, baru khusyuk. Ada 3 step. Kenal Allah, sembah Allah, semayang, baru khusyuk. Jadi kalau anda kata saya nak khusyuk, tip dia begini-begini, mungkin tak sampai. Sebab anda kena mula dengan Allah dulu. Apa khabar tuan-tuan? Tuan-tuan sekalian, cuba tuan-tuan buat macam ni. Semua macam ni. Buat begini. Buat begini. Buat begini semua. Lepas tu gerak-gerak sikit. Gerak-gerak sikit, turun begini, gerak-gerak turun. Cuba pergi garu lutut kawan sebelah. Garu je, garu. Garu lutut, garu lutut je. Garu lutut orang sebelah. Garu. Sebab saya nampak mata dah layu dah macam ni. Nasi lemak 2 pinggan, air kopi lagi, ceramah, macam tu. Itu suruh garu tu. Okey, ulang balik.
Jadi untuk Isra Mi'raj, saya nak tanya ceramah bukan Isra, cerita berkat. Untuk berkat, untuk khusyuk, dia mula dengan Allah. Sebab tu Isra Mi'raj Allah sebut Subhana. Untuk khusyuk Allah sebut La ilaha illa ana. Untuk berkat pun Allah sebut Subhanalladzi. Jadi soalan saya, kalau orang tanya siapakah Allah, cuba ingat, cuba baca, saya tulis alif lam ha. Baca apa bunyi? Baca alif lam ha. Bukan alif tu. Saya tulis baca alif lam ha. Apa bunyi dia? Astaghfirullahaladzim. Alif lam ha. Cuba bunyi dia apa? Kuat sikit. Orang perempuan ni baca apa? Alif lam ha. Bunyi apa? Bunyi apa? Astaghfirullahaladzim. Bunyi alif. Alif lam ha. Bunyi apa? Allah. Alif. Tak ada tulisan ke sini? Alif lam ha. Bunyi apa? Allah. Apa jadi ni? Apa hari alif ni? Cuba alif lam bunyi dia apa? Allah. Tak kenal ke Allah? Alif lam ha. Apa dia? Ha semua boleh. Okey. Sekali. Alif lam ha. Apa dia? Okey. Sekarang saya buang alif. Bunyi macam mana? Buang alif, bunyi macam mana? Lillah. Baca betul sikit. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah. Buang lam, bunyi apa? Buang lam. Jadi lahu mulkus, bunyi lahu. Buang lam, bunyi apa? Hu. Buang hu, bunyi apa? Kalau buang hu dia ada bunyi. Bunyi dia alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dengan yang ghaib. Tak ada Allah, tak ada lillah, tak ada lahu, tak ada hu, tapi ada al-ghaib, sebab Allah Maha Ghaib. Itu Isra Mi'raj tu, dia tutup dengan ayat innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kenapa Isra Mi'raj yang pelik tu dia tutup dengan ayat mendengar dan melihat? Isra Mi'raj kan Nabi naik ke langit, naik burak, terbang langit tujuh, jumpa dengan Allah Ta'ala. Sudah Allah kata Allah Maha mendengar, Maha melihat. Mana cerita mendengar? Ayat tu tuan-tuan, mukaddimah dengan penutup macam tak serasi. Betul tak betul? Betul tak betul? Ayat mukaddimah dengan penutup macam tak serasi. Kenapa tak serasi? Kenapa Allah pilih ayat? Nama Allah kan ada 99. Kenapa Allah sebut Maha mendengar, Maha melihat? Sedangkan Isra Mi'raj ni teknologi, saintifik. Patut Allah sebut innahu huwal alimul khabir. Allah Maha bijaksana lagi Maha pakar. Kan bagus. Betul tak betul? Innahu alimun qadir. Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Ini innahu huwas sami'. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sama tak? Tuan faham tak ni? Dia nampak macam tak? Contoh, anak saya berjaya cemerlang dalam SPM, dapat 9A. Kenapa? Sebab dia mendengar dan melihat. Tak berapalah. Kalau kata anak saya cerdik, dia makan apa nama kismis, minda, dia pula minum air zam-zam, dia pula ada soalan sport, dia pula ambil soalan bocor, barulah percaya. Kenapa dia bisnes untung kaya menjadi? Sebab dia pandai, dia cerdik, dia pula ampu sana, ada kabel, ada capability, ada orang dalam, barulah sesuai. Tapi maksudnya Allah mendengar dan melihat. Cerita Isra Mi'raj ni nak bagi tahu satu, sejarah kenapa berlaku Isra Mi'raj. Itu mendengar tu. Contoh Isra Mi'raj berlaku bila mati Khadijah.
Tahu Khadijah? Tuan-tuan ingat Khadijah ni, saya ambil sikit point je, nak cerita berkat ceramah sampai Jumaat. Tadi saya ceramah kan dekat masjid tu kan, tak ada air, sekarang nak minum air. Bismillah. Kalau nak minum air, baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kalau anda baca 7 kali, kalau ada sihir, dia akan balik, dia akan pecah gelas tu, anda tak boleh minum. Baca 7 kali. Bismillahilladzi, ikut saya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Saya pernah pergi makan satu kedai. Kedai tu kedai mamak lah. Jadi saya bacalah Bismillah 7 kali, pecah gelas tu. Maknanya ada sihir, ada campur pelik-pelik. Yang ni tak pecah, minum dulu Bismillah. Kami daripada Iman Travel. Kalau siapa-siapa nak pergi umrah dengan Iman Travel, kami ada buat rawatan gangguan makhluk halus. Yang pergi ke sana, kalau anda ada jin, sihir, saka, kami tolong rawatlah. Sebab merawat jin dekat Mekah, Madinah mudah jadi. Saya pernah duduk kat Madinah, tidur, orang Sarawak telefon, dia tak tahu saya duduk kat Mekah. Ustaz, tolong saya pun baca kot phone, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Muntah dia punya, muntah. Jadi kat Madinah, Mekah ni mudah jin keluar. Jadi saya adalah belajar sikit-sikit. Jadi nampak gaya belajar jin ni, tuan-tuan, saya nak beritahu, belajar ilmu jin, ada ustaz kata janganlah belajar ilmu jin sihir ni. Sebab nanti kalau anda belajar ilmu ni, jadi merawat ni nanti susah. Awak kena kacau, kena ganggu. Ustaz tu bohong punya ustaz. Tak betul. Kalau ustaz kata nak belajar dengan saya, awak kena baca ayat ni 10,000 kali, kena puasa 3 hari, memang bohong punya ustaz tu. Tak, maknanya dia tak nak bagi dia tu. Cuba tanya Datuk Dr. Harun Din, dia punya belajar senang, mari belajar dengan dia. Harun Din ni Allahu Akbar, mudah sangat. Tapi kalau nak belajar dengan saya, lagi mudah. Ustaz-ustaz yang belajar ilmu merawat ni, dia akan sebut, awak nak belajar merawat, anda kena dapat ijazah. Betul tak? Tak dapat ijazah, maka tak jadi. Sebenarnya ilmu merawat ni, ijazah ada 2 pendapat ulama. 2 pendapat. Kalau mazhab fiqh, ulama fiqh kata nak belajar ilmu merawat pakai ayat Quran, hadis, tak perlu ijazah. Sebab ini ayat Quran milik Allah. Cuma anda kena belajar sikit, teknik-teknik sikit. Tapi ulama tasawuf kata kalau nak belajar ilmu merawat, elok minta ijazah tu sebagai barakah. Tapi ulama fiqh kata berkat bukan pada tok guru tu, berkat pada ilmu. Jadi kalau anda nak belajar ilmu merawat, belajar, jangan takut. Dia akan takut anda. Betul. Satu hari nanti penama tu, siapa nak anjurkan majlis boleh panggil saya, setengah hari kita belajar ilmu merawat jin. Dan lepas tu bawa terus, siapa yang kena sihir, bawa terus kita merawat. Hari tu, petang tu dah balik jadi bomoh, jalan pun semacam. Mudah aja, betul. Nak scan ada jin, mudah je. Tarik nafas, baca asyhadu, baca dia, tak ingat pula dah. Baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la hawla wa la quwwata illa billah, ya hayyu ya qayyum la yamut, bismillah, Allahu akbar. Boleh tahu ada jin kat mana. Kat sini ada. Kat sini. Okey.
Sebab Isra' Mi'raj ialah cerita jin. Kan Nabi naik ke langit tu, naik ke langit, jin ifrit ikut. Nabi ajar satu doa, lawan jin ifrit. Tak apa, lain kali cerita. So pengurusi kalau nak belajar ilmu ni, kita boleh buat nanti. Datang sekali, cari tempat ramai jadi bohong pula. Belajar, insya-Allah lepas tu merawat. Jin ni tuan-tuan tolong orang betul. Saya 2 hari lepas seorang datang office saya office kami buat travel, cuma saya belajar ilmu jin ni, tapi tak jadi bomoh. Dia mari duduk kejap, bagi minum air minyak zaitun, bagi minum. Ada yang kita baca banyak, duduk terus turun bergolek tangan macam tu, macam ni. Oh, itu maknanya saka ular. 2 hari sebelum tu saka buaya. Oh, kita tak tahulah. Alhamdulillah dengan izin. Okey, balik cerita. Jadi sebenarnya nak beritahu anda, Allah Maha Ghaib. Syurga ghaib, neraka ghaib, malaikat ghaib, jin tak nampak malaikat. Allah ghaib, jin tak nampak setan. Kita tak nampak jin, jin tak nampak kita. Jin nampak kita tak? Jin nampak kita tak? Tak nampak. Jin nampak kita. Wow. Orang perempuan, siapa-siapa dia yang kena penyakit, dia panggil dirasuk atau diganggu oleh jin asyik. Jin asyik ni jin cinta kat perempuan, kat laki-laki pun sama. Saya punya kawan, dia kena jin asyik, bercinta tak jadi, bertunang tak jadi. Sebab apa? Jin asyik ni jin sayang kat dia, sehingga malam dia tarik selimut je, ada orang dalam selimut. Perempuan tak nampak jin. Selepas dia bunuh jin tu, baru boleh kahwin. Ada orang perempuan, bila jin cinta kat dia, dia mula benci kat suami. Jin akan, panjang cerita lah. Kemudian orang lain nak pinang pun tak boleh. Sebab ada jin. Boleh faham tu? Jin asyik. Jadi yang tu kena bunuh dia lah. Kena bunuh dia. Jadi nak cerita kepada kitanya, apa tuan-tuan, bahawa apa nama itu, jin tu dia tak ada kuasa, dan anda boleh belajar untuk menghalau jin. Mudah aja. Nak bunuh jin asyik mudah aja. Jadi siapa-siapa perempuan yang kena penyakit tu, anda kena sebelum tidur, ingat ni, sebelum tidur ambil wudu, baca Fatihah, baca 3 kul, dan baca ayat 21 surah Ar-Rum. Tulis ayat 21 surah Ar-Rum, baca 21 kali sebelum tidur. Ayat dia berbunyi, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Baca 21 kali. Sekali baca, ya Allah, biarlah aku dapat bunuh jin ni. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan. Ya Allah, biarlah aku bunuh jin ni. 21 kali. Kawan saya, dia buat 7 malam. Malam ke-7 jin tu mari sembelih jin tu, mati, barulah selamat. Anda tahu kenapa saya cerita bab jin ni? Kajian menyatakan orang Melayu ada 3 dia punya fobia. Satunya bila cerita gosip, yang keduanya bila cerita jin, dia akan hilang mengantuk. Itu pasal cerita jin. Sebab suruh buat begini tak jadi juga, dia pejam juga. Okey, balik cerita gurau. Apa dia? Allah Maha Ghaib. Jadi Allah Maha mendengar, maknanya sejarah Isra' Mi'raj tu Allah dengar. Jadi orang, maksud Allah dengar tu apa? Kenapa Allah sebut Allah dengar? Sebab gini, Khadijah mati. Sebut Khadijah kan tadi, Khadijah, betul, masa anda semaya ingat Khadijah. Bila Khadijah ni tuan-tuan, sebab tu Khadijah ni dia hartawan, dermawan, jelitawan, rupawan, wan semua tu Khadijah punya. Jadi orang kafir takut nak unyayai Nabi sebab ada Khadijah. Takut nak permainkan Nabi sebab ada Abu Talib. Jadi Khadijah ni
Bila Khadijah mati je, orang kafir, yes, Khadijah dah mati dah. Apa dia? Sekarang kita boleh. Jadi bila Rasul Khadijah mati, Abu Talib mati, Islam sebagai macam tak ada pembela. Jadi orang mula pukul, orang mula azab, orang mula halau, orang mula bunuh, orang buat begini. Nabi pun angkat tangan, ya Allah. Sahabat angkat tangan, ya Allah. Doa, nangis-nangis, ya Allah. Khabbab sahabat Nabi, Khabbab bin Al-Arati pergi jumpa Nabi. Dia tunjuk belakang, dia buka jubah, tengok belakang aku ada apa. Belakang aku ni ada pernah dulu orang kafir ambil besi 3 macam ni, dia bakar berapi, letak atas belakang, masuk daging, keluar nampak daging. Ya Rasulullah, tengok ni, mata Nasrullah, bila lagi Allah nak tolong. Nabi pergi Taif, kena baling, kena hancur. Nabi letak 2 siku dia dekat mana? Dekat Taif. Iman travel kalau pergi umrah, pergi Taif, tapi pergi Taif tu kita orang naik cable car, setengah jam naik bas, lepas tu naik cable car 17 minit sampai ke Taif. Kalau syarikat macam Tiram, dia pergi naik bas, dia kona 80 kilo. Kita orang ni hanya 40 kilo je, sebab naik cable car tu dia save 40 ke 50 kilo, 17 minit je. So yang cantiknya masa naik cable car tu, di bawah bukit tu dia ada track. Nabi Muhammad pergi ke Taif dulu, dia lalu jalan tu, orang Saudi dia buat jalan. Jadi masa naik cable car tu tengok, ya Allah, Rasulullah jalan kaki pergi ke Taif musim panas, aku naik cable car, ya Nabi pergi berdakwah, aku pergi nak beli buah, sebagainya. Jadi tu malam tuan-tuan, ada satu tempat di Taif tu Nabi kena baling, kena kejar. Nabi letak 2 siku dia, letak kat sini. Nabi doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilani wa hawani 'alan nas. Letak situ. Nabi nangis, sahabat nangis, sahabat merayu dengan Allah. Kenapa tak tolong? Allah pun jawab, innahu huwas sami'ul basir. Isra' Mi'raj ni aku maha mendengar. Maksud mendengar, Muhammad doa kamu aku dengar, Khabbab doa kamu aku dengar, orang Mekah doa kamu aku dengar. Dengar. Allah jawab dengan Isra' dan Mi'raj. Itu faham? Itu pasal Allah sebut aku maha mendengar, sebab dia berkait dengan sejarah sukarnya orang Islam tak dibela. Allah yang bela dengan sifat mendengar Allah. Boleh faham? Faham tak faham? Hari ni orang Islam susah, kena bunuh kat Palestin, rumah kena bom, rumah kena runtuh sendiri, dekat Syria, dekat Iraq, dekat Myanmar, orang Islam, Afghanistan, orang Islam kena bunuh. Kita berdoa, Imam Masjid Haram berdoa semua. Allah tak dengar ke? Ayat dia As-Sami'. Mana sifat mendengar Allah? Isra' Mi'raj ada mendengar. As-Sami'ul Basir, maksudnya bukan Allah tak dengar, tapi Allah tak tolong sebab belum cukup syarat. Ada faham? Faham tak faham? Allah bukan tak tolong, Allah kita belum cukup syarat. Ayat Isra' Mi'raj, As-Sami'ul, Allah maha melihat. Maksud melihat pun berkait dengan sejarah kenapa berlaku Isra' Mi'raj. Apa sejarahnya? Nabi, Allah lihat, Allah tengok orang halau Nabi, Allah tengok orang kafir tanam sahabat Nabi, buat tarik tali sampai tercabuk lengan, azab. Allah tengok yang kena azab, Allah tengok yang ni terpaksa lari, Allah tengok rumah kena bakar, Allah tengok yang ni kena bunuh. Jadi mendengar, melihat Allah Ta'ala tu, itulah sebab berlakunya Isra' dan Mi'raj. Boleh faham? Jadi kalau siapa kata saya khusyuk semayang bila susah, maknanya memang masa susah lah masa paling bernilai. Sebab dengan susah saya khusyuk, dengan susah ya Allah. Masa senang tak khusyuk, masa senang doa pun tak baca. Betul tak betul? Jadi nak khusyuk sembahyang, anda kena mula dengan kenal Allah. Nak tahu apa itu berkat, kena subhanalladzi dulu. Boleh faham? Faham tak faham? Yang kedua, siapa itu Allah? Pertamanya alif lam lam ha ataupun ha.
Kalau tanya anak kita, siapa Allah? Anak kena beritahu anak-anak, siapa Allah? Allah ialah Tuhan yang berhak disembah. Dia sebut ayat tu, Tuhan berhak disembah. Sebab patung Tuhan juga, tapi tak berhak disembah. Itu ayat la ilaha illallah, Tuhan berhak disembah. Matahari Tuhan, Tuhan tak berhak disembah. So Allah, Tuhan yang berhak disembah. Jadi beritahu anak-anak kita, siapa Allah? Tuhan berhak disembah. Faham ke tak faham? Faham tak faham? Bagus. Bagus. Adab belajar dengan ustaz macam itulah. Kena cepat faham. Kalau tak faham pun kena buat-buat faham. Kalau tak faham kena cakap faham ustaz. Faham. Barulah senang ceramah. Ada seorang ustaz dia ceramah, dia kata apa? Hari ini aku nak ajar kepada kamu semua. Kamu faham ke tidak? Anak boleh cakap saya tak faham. Tak faham? Dia kata apa? Saya tak nak mengajar kepada siapa-siapa yang tak faham. Kalau tak faham, balik semua. Anak murid kata, okey, Ustaz, okey. Dia pun tanya balik. Hari ni saya nak mengajar, awak faham tak? Anak murid cakap, saya faham Ustaz. Ustaz tu kata, saya nak mengajar orang yang tak reti je. Kau dah faham, baik balik. Susah Ustaz. Lepas tu anak murid berpakat. Kalau Ustaz tanya, yang ni kata faham, siapa hari ni Ustaz nak mengajar, siapa anda faham ke tidak? Yang dia cakap saya faham Ustaz, yang dia cakap saya tak faham. Dia kata apa? Yang faham tolong ajar yang tak faham. Aku nak balik. Dia pula balik. Yang keempat, aku nak mengajar hari ni. Dia kata Ustaz, mengajarlah Ustaz, ceritakan kami nak dengar. Barulah jadi. Ustaz pun okey. Jadi pagi ni saya ambil simple, Isra Mi'raj Ustaz dah cerita. Saya ambil perkataan berkat allazi barakna, yang kami berkatkan di sekitar. Berkat bukan sekitar. Kalau berkat sekitarnya, pertama untuk maklumat anda, Allah puji allazi subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Okey, allazi barakna haulahu. Haulahu tu domain bahasa Arab satu je, Masjid Aqsa. Bukan haulahu mah, haulahu. Jadi Masjid Haram berkat, Masjid Madinah pun berkat, Tanah Haram berkat. Tanah Haram punya berkat Nabi sebut, man istata'a an tamuta fil Madinah falyamut. Punya berkat Madinah ni, sesiapa yang mampu mati kat Madinah, matilah di Madinah. Sebab Nabi kata, aku akan bagi syafaat. Jadi tuan-tuan, bercita-citalah nak pergi mati Madinah. Boleh? Boleh tak boleh ni? Jadi kalau pergi Mekah, sampai Mekah, ya Allah, matikanlah aku di Madinah. Jadi 5 hari tu tunggu je, belum mati lagi. Esok nak balik, Allah, belum mati lagi. Balik tak matilah. Kalau tak mati, datang lagi kali, lain kali. Kalau dulu pergi dengan Iktiram Travel, Ustaz Arya tu pergi dengan Iman Travel, mana tahu mati sana. Betul. Kalau tak mati juga, tunggu apa? Bila nak mati je, pergi Mekah. Nampak dah uzur ni, doktor kata ada seminggu lagi, terus daftar saya pergi Mekah. Kenapa? Mau mati di Mekah. Betul. Pahala besar. Jadi itu makna berkat. Satu lagi, berkat Madinah tu berkat. Cuba Nabi sebut berkat. Berkat Madinah sehingga Palestin pun berkat, sehingga kalau Nabi telah doakan keberkatan sa'iha. Sa' timbangan dia. Jadi cerita-cerita berkat timbangan dekat Madinah. Jadi kalau anda beli makanan kat Madinah, jangan ragu-ragu, sebab berkat. Nabi dah cerita, maknanya kat Madinah ni tipu-tipu tak berapa sangat berbanding kat Mekah. Sebab berkat tanaman berkat, timbangan pun berkat. So kalau anda beli kat Madinah barang-barang lebih 10 rial, mahal 5 rial, jangan berkira sangat, sebab timbangan Madinah berkat. Kalau kat Mekah boleh. Boleh faham? Jadi cerita berkat yang Allah cerita tu, haulahu, berkat Masjid Aqsa. Jadi berkat Masjid Aqsa, boleh tak anda nak berkat pergi Masjid Aqsa? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Pergi dengan syarikat Iman Travel. Jarang saya cakap minum air kali. Tuan-tuan sekalian,
Ingat Nabi sebut satu hadis sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut la tushaddur rihal illa ila thalath masajid. Kenapa Nabi sebut la tushaddur rihal? La tushaddur rihal maknanya awak jangan bersungguh sangat. Apa bersungguh? Jangan bersungguh kumpul duit. Jangan bersungguh-sungguh kumpul tenaga. Jangan bersungguh-sungguh berpakat-pakat. Bersungguh apa? Jangan bersungguh pergi musafir. Pergi London, jangan bersungguh sangat. Uzbekistan, jangan bersungguh sangat. Pergi apa lagi? Spanyol, jangan bersungguh sangat. Kenapa? Yang awak kena bersungguh, Nabi sebut hanya 3 tempat. Illa kecuali 3 masjid. Yang lain tak payahlah sungguh-sungguh sangat, kecuali 3 masjid. Maknanya kalau anda sungguh-sungguh pergi London, sungguh-sungguh pergi Uzbekistan, sungguh-sungguh pergi Balkan, wajib sungguh-sungguh pergi 3 masjid. Apa 3 masjid? Pertama, Masjid Al-Haram Madinah Makkah. Yang kedua, Masjid Aqsa. Yang ketiga, Masjid Aqsa. Pertama Masjid Haram, Masjid Nabi, Masjid Aqsa. Kenapa tuan-tuan? Kenapa? Yang pertamanya sebab tadi Quran sebut subhanallazi asra bi 'abdi lailan min allazi barakna, kami berkatkan. Berkat haulahu, sekitarnya. Sekitar tu apa? Masjid tu berkat, tanah masjid, tanah haram berkat, pasir-pasir berkat. Sebab tu pergi Mekah tak boleh bawa pasir, tak boleh bawa pasir, bawa batu tak boleh, bawa pokok tak boleh bawa balik. Buat tamar tak apa, air zam-zam tak apa, sebab berkat. Allazi barakna. Dan ingat, yang berkat lagi bukan saja itu berkat, tanah berkat, orang-orangnya pun berkat, tanaman berkat. Kalau Palestin tu ada yang berkat namanya apa nama itu, buah zaitun. Minyak zaitun Palestin terkenal minyak zaitun paling baik. Dan jemaah saya pernah minum minyak zaitun Palestin tu yang dipanggil Al-Asratul Ula, perahan yang pertama. Dan dia boleh merawat 2 benda yang kami alamilah. Pertama, kakak saya dia minum tu, dia ada kolesterol 8, tak turun-turun makan ubat. Dia minum minyak zaitun perahan yang pertama tu 2 sudu sebelum tidur, 2 sudu lepas bangun tidur. Dalam masa sebulan pergi jumpa doktor, 3 kolesterol turun. Terkejut doktor. Dan seorang jemaah kami yang dia tu kencing manis yang agak kronik, dah kebas tangan kaki, dia minum tu tak tahulah, dia jumpa saya, sumpah wallahi ya ustaz, dah tak ada dah kebas-kebas selepas dia minum zaitun perahan pertama dengan ada satu. Hari ni saya nak bagi satu petua penyakit kencing manis. Nak tak? Nak tak nak? Tak payah tulis, ajah tak payah tulis je. Petua tak payah tulis. Cuma first nak bagi tahu penyakit kencing manis tak bahaya sangat. Betul. Ada lagi yang lebih bahaya, penyakit kencing orang. Keluar tajuk, minta maaf. Betul ni, yang ni betul. Saya tiru. Ada seorang Arab Mesir, dia bersumpah. Orang Mesir bersumpah biasa. Wallahi, dia bersumpah. Cuba cara dia gini. Tak perlu beli banyak, tak perlu tulis. Anda beli, nama dia Allah. Rasa macam tak nak bagi pula ibu. Apa nama? Anda beli bawang besar sebiji. Ajah, tak payah tulis je. Tak payah tulis je. Mudah. Bawang besar, anda potong kepala atas, potong bawah tu, anda buka dia punya kulit dia tu, ambil macam ni, kulit anda ambil tu, letak dalam. Anda letak lepas malam, nak tidur malam ke, buka-buka subuh esok, ambil, minum air dia tu, buat 7 hari. Lepas tu minum dengan zaitun ni,
yang perahan yang pertama, insya-Allah. Saya sebenarnya ada kecil manis juga, tapi saya buat yang tu zaitun. Saya cek kecil manis saya 6 saya terus makan durian. Betul, saya tak tahu Arab tu, sumpah wallah. Sekarang aku makan apa saja, jangan ikut Arab tu. Cuma obat doktor makan kalau boleh, sebab minyak zaitun perahan yang pertama tu dia boleh flush anda punya sangkut dekat kaki punya apa, sumbat-sumbat tu, dia boleh flush. Kemudian yang tu dia merawat. Betul, anda campur minum, cuba buat hari ni, insya-Allah kecil manis. Apa dia? Apa dia? Minyak zaitun tu saya tak bawa lah kat Kuala Lumpur dia. Kat sini carilah, cari mana-mana. Tapi anda kena cari. Dalam Quran sebut watini wazaitun. Hadis Nabi sebut ambillah minum buah zaitun tu, minyak tu, sebab dia, saya lupa hadis dia. Memang Nabi sebut. Saya ada beli daripada Mekah tu, saya beli banyak botol lah. 50 ke 60 botol saya jual. Macam mana nak tahu perahan pertama ke tidak? Wallahu alam. Tengok tulis lah. Kalau dia tulis betul, dia tak tipu. Kadang-kadang dia campur-campur. Ada satu minyak zaitun mahal, yang apa nama tu, yang harga dia 160, 120, 118 botol kan. Berapa liter? 50 ml kan. 50 ml 116. Saya jual 200 ml RM50 saja, daripada Palestin. Tapi tak bawa hari ni dia, lupa lah dia, tak apalah. Anda carilah kat mana, sebab saya tu memang dia bawa daripada Palestin terus, dia botolkan di Madinah, tempat dia tu. Tak apa, lain kali siapa kalau nak beli nanti cari ejen kami seorang, harga 50, anda jual 100. Beliau ada nanti beritahu. Tak, saya ikhlas beritahu. Ikhlas tu sebab saya rasa sendiri, kakak saya rasa sendiri. Sebab minuman dia ambil 2 sudu, anda akan rasa pahit-pahit, lemak-lemak, sebab dia original. Yang biasa tu rasa berminyak je. Okey, tak apa. Sebab berkat punya pasal di tempat apa nama itu, tanah haram tu, dan juga apa nama itu, Masjid Aqsa, barakah. Saya ulang balik, kenapa pergi 3 masjid tu? Barakat. Sebab Nabi kata janganlah tusyaddur rihal, jangan pergi 3 tempat tu, melainkan jangan pergi ke mana-mana, melainkan pergi ke Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabi. Okey, tengok Jadi siapa-siapa nak pergi umrah kami, pergi Masjid Haram, kami pergi 2 cara. Kami pergi yang pertama daripada KLIA menuju ke Uzbekistan 2 hari 2 malam, Turkmenistan semalam, lepas tu Kelantan semalam. Lepas tu 4 malam di Masjid Al-Aqsa, balik. Yang kedua jalan KLIA, Jordan, masuk Aqsa, lepas tu ke umrah. Itu. Jadi nak beritahu anda kenapa kena pergi ni. Sebab tengok ni, kenapa Masjid Haram, Masjid Nabi, Masjid Aqsa kena pergi? Kata yang saya baca, sebab Masjid Haram yang memilih lokasi buat masjid ialah Allah. Yang pilih lokasi Madinah, Allah. Yang pilih lokasi Aqsa, Allah yang pilih. Yang kedua, Allah pilih tempat itu. Dan arkitek yang bina Masjid Haram ialah Rasulullah Ibrahim. Yang bina Masjid Aqsa ialah Nabi Allah, apa dia? Nabi Allah Daud, Sulaiman, 2 beranak. Kemudian yang bina Masjid Nabawi ialah Rasulullah. Jadi yang pilih tempat Allah, yang bina masjid Rasulullah. Itu pasal la tusyaddur rihal, jangan pergi melainkan 3 tempat itu. Saya buat contoh satu. Rasulullah punya berkat tu, Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi jalan-jalan sampai ke Quba. Kemudian Nabi masuk hari Sabtu, tala'al badru, masuk. Kemudian sahabat pegang unta, pegang tali unta. Nabi kata apa? Dha'ha
fa innaha ma'muratun. Nabi kata biarkan unta tu berjalan sebab dia tu dipandu oleh Allah. Jadi unta jalan. Sahabat kata, silakan Rasulullah. Sampai dekat masjid Nabi tu, sampai je unta berhenti je. Sebelum Nabi turun, unta tu bangun balik. Dia musing balik, cari tempat duduk, adjust sikit duduk. Betul-betul unta tu ada apa dia? Kita naik kereta tu GPS. So bila dia parking tak betul, dia punya GPS tak betul, dia bangun balik, dia parking betul. Dia nak ceritanya tempat pilih tu betul-betul makmuratun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pandu sebab tempat tu Allah pilih. Jadi sebab tu kena pergi. Jadi berkat Aqsa, orang Palestin berkat. Walaupun nampak dia miskin, dia koman, nampak dia tu berkat sebab berani menjaga Masjid Al-Aqsa. Dia bukan lawan Israel, dia lawan seluruh yang duduk belakang Israel tu. Amerika, Rusia, segala kufar. Jadi berani, tak ada senjata, tak ada harta, tapi dia hanya ada iman kepada Allah sahaja. Berkat dia orang tu. Boleh faham tu? Jadi daripada berkat itulah kita cerita berkat sekarang. Baru nak masuk ceramah, tuan-tuan. Boleh sambung ke boleh berhenti dah? Boleh sambung? Pukul berapa berhenti? Sekarang pukul sekarang? Sekarang pukul berapa? 10 ada jam. Jam saya pukul 5 pagi. Betul, saya kena pakai jam Mekah sebab sebab saya tengok jam, saya tengok jamaah kami di Mekah sedang buat apa sekarang. Sebab kami tahu sekarang dia program ziarah, sebab ada grup sana. Di depan ada grup lagi, jadi saya tengok sekarang masa ni dia orang sedang makan pagi. Saya pun mesej kat dia. Sekarang dia orang pergi ziarah. Sekarang dia ada kuliah dan sebagainya lah. Tadi pukul 10. Sikit lagi ya. Apa dia berkat? Saya ulang balik. Al-barakatu, berkat ialah al-barakatu huwa an-numuwu wa ziyadah fi khair. Berkat ialah dalam subur, pertambahan sesuatu kebaikan. Kebaikan kalau bertambah namanya berkat. Az-ziyadatu wan-numuwu fil khair. Pertambahan, subur ataupun makin maju dalam kebaikan, itu namanya berkat. Sebab tu Rasulullah menyebut tentang umur, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang baik di kalangan kamu ialah orang yang panjang umur dan baik amalannya. Kalau panjang umur, perangai makin tak jadi, itu bukan berkat. Kalau umur pendek tapi berkat pahala banyak, itu berkat namanya. Jadi al-barakah, kalau anda punya pokok tanam apa cili tu kan, bersumber kebun, dia punya tumbuh subur berbuah, itu mana berkat itu. Durian musang king, bukan musang aja, king pun ada sekali, king dengan musang pun ada sekali. Kalau banyak musang, itu maknanya berkat. Kalau anda kahwin anak ramai, berkat. Lagi berkat, bini ramai. Ada pak ustaz ni. Ustaz tafsir betul. Okey, jadi bila ceramah orang ramai, berkat tak berkat? Ni ramai ke tak ramai ni? Ini memang sangat ramai. Sangat lebih kurang, kalau tak kurang lebih 500 ke 600. Kenapa? Jangan suka. Anda tahu jin-jin ada kat sekitar anda. Malaikat, nama malaikat sayyahun. Ada malaikat sayyahun, kerja dia cari majlis zikir. Dia akan duduk bersusun ke langit. Jadi rupanya kalau dia tak ramai pun tak apa, yang penting dia berkat. Sebab tu dalam majlis ilmu saya kalau ceramah, saya tak rasa orang jemput saya kat surau ke, kat masjid ke, saya rasa biasa. Sebab jemaah tak ramai tak apa. Yang pertama, tahu sebab apa?
Sebab saya dah biasa ceramah, orang tak ramai. Bukan tak ramai, tak ada orang pun ada. Malam ni, esok malam, rakaman TMJ, Tazkirah malam Jumaat. Bukan ada orang pun. Saya boleh ceramah, kadang-kadang saya ceramah motivasi pagi, tiba-tiba seorang cakap. Tak ada orang, yang ada cameraman je. Kadang-kadang main pun tak ada, tinggal kamera je. Itu Ustaz, tengok betul-betul Ustaz, tengok sini. Okey ya. Saya pergi makan roti canai sekejap. Saya pun seorang-seorang lah, apa khabar, Assalamualaikum. Tak ada masalah. Jadi yang pertama. Yang kedua, ustaz-ustaz tak boleh kecil hati kalau penceramah tak ada. Sebab apa? Kalau tak, kenapa tak perlu kecil hati? Sebab dalam majlis, satu-satu majlis, Nabi bagi jaminan ada 4 benda. Mari je majlis, huffat bihimul malaikah, malaikat akan bersama dengan anda. Jadi orang tak ramai tak apa. Malaikat dia mari majlis ilmu, bukan malaikat tak ada ilmu. Banyak ilmu malaikat, tapi dia suka majlis ni sebab Allah sangat muliakan. Yang kedua, wa ghashiyathumur rahmah, kita dapat rahmat. Ingat masuk syurga, ingat ni, masuk syurga bukan dengan pahala, masuk syurga bukan dengan solat, masuk syurga dengan rahmat Allah. Nabi sebut la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Nabi kata seorang pun tidak ada masuk syurga dengan amalan dia. Masuk syurga bukan dengan amalan. Illa ayyataghammadani Allah. Sahabat tanya, wala anta? Masuk syurga bukan dengan amalan kamu? Wala ana. Nabi kata, aku pun masuk syurga bukan kerana amalanku. Illa ayyataghammadani Allah birahmatin wa fadlin. Bifadlin wa rahmah. Kecuali Allah bagi rahmat. Habis itu semayang bukan sebab masuk syurga, tapi sebab dapat rahmat baca masuk syurga. Faham tu? Zakat, anda zakat, dengan zakat dapat rahmat masuk syurga. Sebab kalau nak masuk syurga dengan semayang kita, semayang dah tak khusyuk. Betul tak? Saya tanya, bila akhir khusyuk pun tak ingat. Saya duduk kat Mekah, dekat Mekah lagi tak khusyuk. Saya lah. Sebab bila jemaah masuk hotel saya semayang, Allahu Akbar, dalam hati saya, jemaah aku ni dapat katil ke tidak, bantal cukup ke tidak, dia orang ni. Anak-anak dia, betul, Allahu Akbar. Dia makan tadi menu sedap, Syami Allah. Makan Arab, makcik tu boleh makan ke tidak? Allah. Jangan dikutuk aku sudah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda pun semayang Allahu Akbar, kan masih haram. Kata dia punya fikir macam ni, rupanya lain lah. Allahu Akbar. Kata 50 meter, rupanya 500 meter. Syami Allah. Kata 500 meter, rupanya 1 kilometer. Allahu Akbar. Lain kali aku tak bagi lagi. Syami. Habis semayang. Betul. Anda pun macam tu juga. Allahu Akbar. Hari ni hari Jumaat, lama tak makan biryani gam. Allahu Akbar. Suami aku tu darah tinggi, gout ada. Kalau aku bagi daging, pada muka. Sami Allah. Allahu Akbar. Oh, menu internet pun ada. Oh, tak apa. Daging suami pergi beli. Sami Allah. Oh, bukan. Oh, daging raya haji tahun lepas ada lagi. Okey, Allah. Assalamualaikum, siap biryani gam. Nak masuk syurga ke semayang macam tu? Puasa, mengumpat berkamai lagi. Anda boleh bangun tahajud, anda boleh bayar zakat, anda boleh baca Quran, anda tak boleh jaga lidah mengumpat. Mengumpat tak boleh. Berzikir macam mana pun, bila masa berzikir, subhanallah. Masa baca Quran, Yasin wal senyap. Tapi masa mengumpat, saya tak pernah jumpa orang tengah mengumpat tak tidur. Dia tu kan sejak balik haji tu kan. So kenapa? Rahmat. Jadi Allah kesian kat kita, terima semayang kita. Boleh faham tu? Jadi masuk syurga bukan dengan zakat. Sebab Nabi sebut, atadruna manil muflis, kamu tahu tak siapa muflis min ummati? Sahabat kata, al muflis man laysa lahu dirham wala dinar. Muflis, duit tak ada, reta tak ada. Nabi kata no, al muflis min ummati
umatku muflis apa dia? Ya'ti yaumal qiyamah. Tengok, dia mari hari kiamat bisalatin, semayang banyak, wa zakatin, zakat banyak, wa siyamin, puasa banyak. Tengok, wa daraba hadha, semayang banyak, puasa banyak, wa daraba hadha, dia pukul orang tu, wa syatama hadha, dia buat fitnah orang tu. Kemudian wa qadhafa hadha, dia tuduh yang tak betul orang tu, wa safaka dam hadha, dia zalim orang tu, dia bunuh orang tu. Segala semayang tadi diambil pahala, zakat diambil pahala, puasa diambil pahala kepada orang dizalimi. Sebab apa? Sebab pukul orang tak ada rahmat, mengumpat orang tak ada rahmat, anda bunuh orang tak ada rahmat, zalim orang. Saya nak beritahu, semayang tak ke mana. Boleh faham? Jadi mari masjid ada rahmat. Sebab tu mari masjid tuan-tuan, datang sini. Dan satu lagi, wa nazalat alaihimus sakinah, mari majlis ilmu ni jangan kecil hati, sebab anda akan tenang. Mari masjid. Kemuncak tenang mari masjid, tidur. Itulah ketenangan yang sejati. Cuba tengok. Yang tidur. Malah ada orang tidur sampai berdengkur. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan suami anda, kalau suami tidur ke siapa tidur berdengkur bunyi jangan marah. Orang yang tidur berdengkur tu tandanya apa? Dia memang suka baca Quran. Sebab berdengkur tu dia sedang praktis huruf kha. Betul. Dan saya kalau orang ceramah, siapa ceramah duduk macam ni, saya sangat suka orang tu. Kenapa? Orang ceramah duduk macam ni, itu tandanya dia duduk seorang-seorang, auzubillahi minasyaitan, suka baca Quran. Minta maaf ya, gurau-gurau semua. Rakaman suria, ustaz ceramah, idea tak ada, buat kelakar je, tak ada. Okey, apa dia nama berkat? Jadi al-barakah, ingat, al-barakah. Orang kita kan Melayu banyak sangat. Kita ambil berkat dulu dengan baca Al-Fatihah. Tuan-tuan tahu tak? Berkat ni, tengok perkataan barakah. Barakat sebenarnya, saya pernah dulu tengok sebelum ayat. Bismillah. Saya ceramah, saya minum air, tinggal air sikit. Jadi lepas ceramah tu datang seorang jemaah, ustaz, air ustaz tu kalau tak habis saya nak minum ustaz. Kenapa je? Saya nak ambil berkat. Saya betul minum habis. Ada kami berkat minuman ni. Al-barakah bukan kat situ. Kan tak sebut al-barakah az-ziyadatu wan-numu. Bertambah banyak, bertambah, dia panggil subur dengan kebaikan. Minum air tak berkat. Boleh faham tu? Kecuali air Zamzam. Ma'u Zamzam lima syuriba lahu. Kecuali air Zamzam. Air Zamzam tengok cerita keluar. Siapa pergi Mekah, air Zamzam tengok. Siapa yang cari air? Tuan-tuan pergi Mekah dengan cerita siapa cari air? Maksud saya zaman dulu Hajar dengan Ismail, siapa cari air? Hajar ke Ismail? Siapa? Yang cari air Hajar. Yang berlari tu. Pelik juga. Hajar berlari. Bila kita kisah air, orang perempuan jangan berlari, orang lelaki je berlari. Patut perempuan lah berlari. Sebab Hajar kan perempuan berlari. Kita tak payah berlari, biar perempuan berlari. Jadi dulu Hajar berlari sebab cari air. Jadi sebab apa? Jadi kita kena berlari. Kenapa berlari? Perempuan jangan lari sebab kita kena belajar tinggalkan isteri kita sebagaimana Ibrahim tinggalkan isteri kita. Ada faham? Jadi perempuan pergilah ke perempuan, suami ke lari. Jadi maksud saya, yang cari air Hajar, yang dapat air siapa dia? Air Zamzam dapat kat mana? Dekat makam Ibrahim. Rupanya ketika anda mencari, sebenarnya kita dapat bukan sebab anda cari, anda dapat sebab Allah memberi. Jadi kalau anda cari, anda dapat harta, jangan sombong. Sebab anda cari itu bukan sebab anda dapat, bukan sebab anda cari, sebab Allah bagi. Kadang-kadang Allah bagi sebab isteri di rumah. Ya Allah,
murahkan rezeki aku. Sebab kadang-kadang kita punya anak, ya Allah, kita punya staff, ya, anda pernah tolong orang sana, ya Allah. Jadi sebab itulah jangan sombong mencari. Sombong haram, kecuali orang Terengganu saja boleh sombong. Siapa Terengganu? Orang Johor memang tak boleh sombong. Orang Terengganu boleh sombong. Betul tak? Betul? Betul. Hukum sombong haram. Orang Terengganu boleh. Seorang je orang yang bernama Song Beng Embo, itu saja. Ada apa? Song Beng Embo. Buang beng jadi sombong, boleh. Ada faham? Ulang balik. So tengok ya, al-barakah punya berkat yang air Zam-Zam dapat tu, satunya dia berkat, yang keduanya sebab budak kecil, dan sebab orang yang bakal jadi Nabi punya barakah daripada kecil pun dah dapat sesuatu. Jadi balik, al-barakah yang pertama sekali, al-barakatu fil waqti, berkat ada pada masa. Berkat ada pada masa. Apa dia? Yang pertama, berkat ada pada hari Jumaat. Hari Jumaat, barakah hari Jumaat. Kenapa berkat hari Jumaat? Sebab apa? Ma min yaumin tatlu'u alaihi syamsun. Oh sorry, bukan, itulah ayat ni. Hari Jumaat yang paling mulia sebab fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jum'ah. Hari Jumaat dicipta Adam, hari Jumaat Adam dimasukkan ke syurga, hari Jumaat Adam dikeluarkan pada syurga, hari Jumaat tak berlaku kiamat melainkan hari Jumaat. Satu, hari Jumaat dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Hari Jumaat ada sembahyang Jumaat. Dan dengar sini, kenapa berkat hari Jumaat? Saya nak beritahu, berkat hari Jumaat sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat sebab Nabi kata, aksiru salatan alayya yaumul Jumaah. Nabi tak kata gini, Nabi tak kata bersalawatlah kepada aku. Nabi tak cakap bersalawat. Nabi kata perbanyakkan selawat pada aku. Yang suruh selawat ayat lain, ya ayyuhal innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuan-tuan, maaf, hari Jumaat ni Allah kan, tengok Allah, bila Allah suruh solat, Allah kata aqimus solat, sembahyang. Allah kata zakat, bayar zakat. Allah kata haji, haji. Allah kata puasa, buat puasa. Allah kata buat puasa, buat haji, buat zakat, berjihad, buat baik pada orang, Allah sebut. Tapi bila sampai salawat sampai salawat, Allah kata apa? Allah tak kata selawatlah kamu. Allah kata bila suruh selawat, Allah sebut innallaha wa malaikatahu. Bila suruh selawat, Allah kata aku selawat, malaikat selawat, maka berselawat. Punya hebat selawat ni, Allah mulakan dia selawat dulu. Kalau suruh semayang, dia suruh semayang, Allah tak semayang. Suruh zakat, Allah tak zakat. Suruh haji, Allah tak haji sebab Allah suruh. Tapi nak suruh selawat, Allah kata aku selawat, malaikat. Jadi ceritanya Allah selawat, Nabi selawat. Wahai orang yang ada iman, kalau anda rasa ada iman, iman anda berfungsi, mai selawat. Jadi kalau kita tak selawat hari Jumaat, memang koman sepana punya orang. Sebab Allah selawat. Okey, sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Ingat, selawat kat Nabi ni selawat dan salam, bukan selawat saja. Kalau nak selawat Allahumma salli ala Muhammad, itu baru selawat. Salam ada Allahumma salli ala Muhammad, pilih Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, cukup. Bukan selawat aja, salam. Jadi sesiapa yang selawat hari Jumaat mulia, berkat hari Jumaat sebab Rasulullah. Sehingga kalau anda berselawat hari ini, selawat anda dibawa kepada Rasulullah. Dan Nabi tahu pula siapa dia, tahu pula kampung mana, Surau Bakri, Nabi tahu. Nombor handphone tak payah bagi.
Nabi tahu punya berkat hari Jumaat. Kalau anda selawat hari lain, Allah simpan dulu. Hari Jumaat beritahu kat Nabi, Allah bagi kelebihan kat Rasulullah. Ada pula orang cakap, dia kata, Ustaz, kalau selawat kat Nabi, selawat siang aja Ustaz, malam jangan. Kenapa pula? Yalah, kalau semua orang selawat seluruh dunia, Rasulullah nak berehat macam mana? Dia ingat teknologi Allah macam dia. Nabi tidur, Nabi mati, Nabi kan? Sahabat tanya, ya Rasulullah, aku selawat kat kamu, kamu nak jawabnya? Nak jawab macam mana? Kamu kan dah dimakan oleh tanah. Nabi kata, inna jasadal anbiya, badan nabi-nabi tak akan dimakan oleh tanah. Jadi selawatlah tuan-tuan, selawat banyak-banyak, anda akan rasa bahagia. Seorang sahabat, saya lupa nama, dia kata, ya Rasulullah, banyak mana aku nak selawat kat kamu? Nabi kata, in syi'ta wa in zitta afdal. Kalau banyak lagi bagus. Macam mana kalau satu malam tu saya selawat 1/4 malam untuk kamu, selawat je. Nabi kata, in syi'ta, ikut kamu, wa in zitta khairul laka, kalau awak tambah lagi bagus. Macam mana kalau satu malam tu saya selawat kat kamu 1/3 malam? Nabi kata, in syi'ta, ataupun ikut awak lah, in zitta, awak tambah lagi bagus. Kalau saya selawat pada kamu separuh malam, setengah malam, malam setengah tu, Nabi kata, ikut kamu. Kalau kamu selawat banyak lagi bagus. Kalau seluruh tu aku selawat, seluruhnya kamu akan dapat. Dan saya lupa hadis Nabi sebut di belakang, kita akan dapat ganjaran luar biasa. Jadi berkat hari Jumaat, selawat Nabi. Tuan-tuan, kalau anda bolehlah, ada seorang alim, dia banyak sangat selawat kat Nabi, sehingga dia beritahu kat keluarga dia, hari Jumaat ialah hari saya tak nak jumpa orang dan tak nak orang jumpa saya. Hari Jumaat masuk je maghrib, kalau dia tak ada ceramah, orang alim tu, dia duduk kat masjid selawat je. Kalau waktu semayang, dia pergi masjid, ada kuliah dia dengar. Masa tak ada, dia balik rumah dia, dia zikir, makan, mandi. Dia buat macam tu, dia akan selesai salawat bila maghrib, masuk maghrib sampai maghrib petang ni. Habis maghrib, macam kita, yes, dah raya ni, dah selesai, barulah dia pergi mana-mana, nak pergi shopping ke, nak pergi Giant ke, barulah. Kenapa? Sebab selawat. Dan dia cerita, dia boleh mimpi jumpa Rasulullah, seminggu sekali jumpa Rasul. Selawat banyak. Hari Jumaat berkat sebab apa? Sebab selawat kat Nabi. Boleh faham? Faham tu? Yang kedua tuan-tuan, berkat pada masa yang kedua ialah muntasafil lail, 2/3 malam, waktu sahur. Waktu sahur, waktu berkat. Untuk maklumat tuan-tuan, waktu sahur ni waktu mana? Waktu sahur ialah waktu yang 40 ayat sebelum bersahur, sebelum habis sahur. Kalau sahur pukul 5.30, maknanya pukul 5 suku, itu waktu sahur. Waktu tu yang berkat tu bukan sahur tu, 2/3 malam. Itu innallaha tabaraka wa ta'ala, Allah turun 2/3 malam. Jadi waktu paling berkat 2/3 malam. Tahu 2/3 malam? Makna lebih pukul 3 ke bawah tu, apa Allah kata? Allah kata dalam ayat, dalam bahasa kita, orang duk tidur ni Allah turun, maknanya dekat sangat permohonan. Allah kata apa? Kalau bahasa saya, ada tak siapa-siapa nak minta ampun? Ada tak siapa-siapa nak minta ampun? Aku nak ampunkan. Kalau bahasa besar, dia pengumuman di langit, sesiapa yang nak minta ampun silakan. Betul. Allah tanya, ada tak siapa-siapa yang nak bertaubat? Allah tanya pula, ada tak orang-orang yang sesiapa yang nak, siapa nak minta apa-apa, dia tak? Jadi siapa nak minta apa-apa, nak minta maaf, nak minta taubat, 2/3 malam. Itu berkat.
Jadi berkat malam tu sebab ada Allah. Satu lagi, waktu sahur ni waktu untuk beristighfar. Waktu sahur istighfar. Jadi kalau anda dekat nak subuh, masa tu jangan baca Quran lagi. Baca Quran sebelum tu. Baca Quran sebelum tu. Tahajud sebelum tu. Masa dekat nak sahur tu waktul istighfar. Astaghfirullah. Sebab mustajab doa sangat. Kecuali anda baru bangun, baru nak sembahyang, mau nak ambil wudu, itu tak apa. Tapi waktu malam, waktu berkat ialah daripada 23 malam sampai dekat sahur. Boleh faham? Waktu yang berkat. Tengok ayat Quran masuk. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jangan marah saya tahu. Allah kata sesungguhnya kami turunkan dia fi lailatin mubarakah. Kami turunkan dia ni pada malam yang berkat. Tuan-tuan, malam yang berkat ini, inilah ada pendapat kata malam nisfu Syaban. Sebenarnya malam barakah bukan malam nisfu Syaban. Malam yang berkat ini ialah malam Lailatul Qadar. Jadi doa malam nisfu Syaban tidak ada beza macam malam-malam lain. Boleh faham? Nisfu Syaban. Okey. Jadi yang dikata, tengok, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam itulah Allah bezakan anda punya peruntukan. Jadi peruntukan Allah yang bagi panjang umur, murah rezeki, bukan malam nisfu Syaban tapi malam Lailatul Qadar. Jadi yang kedua, masa berkat, semua hari-hari Ramadan berkat. Jadi Ramadan lagi masa berkat lagi. Masa berkat ialah masa anda start musafir. Anda start musafir, berkat. Jadi orang musafir banyakkan doa sehingga anda balik, sebab doa orang musafir Allah tak tolak. Cuma kadang-kadang tak dapat. Bukan tak dapat, belum dapat. Faham tu? Tuan-tuan, bila anda berdoa, ya Allah, tak dapat. Kalau doa tak dapat sebenarnya bukan Allah tak bagi. Satunya belum dapat. Yang kedua, orang kafir dia berdoa dapat pun. Anda tahu sebab apa? Orang Muslim doa tak dapat. Kenapa doa tak dapat? Satunya kadang-kadang tak sesuai. Tak sesuai. Ya Allah, biarlah aku jadi Sultan Johor. Memang tak sesuai sangatlah. Sultan dah hebat, orang lain tak layak. Contoh, minta ya Allah, minta lu kahwin dua, kecil manis, darah tinggi, gauk semua ada, berjalan pun tak boleh, minta kahwin dua. Isteri pula bagus, abang, saya izinkan abang kahwin dua. Memang nak mampu dah. Isteri pun kata tak larat, aku nak jaga dia. Minta maaf pula, mampu tak baik cakap pula, tak balik. Saya nak beritahu kalau anda berdoa tak dapat sebab apa tahu? Antara sebab tak dapat ialah Allah suka sangat dengar hamba dia berdoa. Sebab tu Allah beritahu malaikat, jangan perkenankan doa dia. Kenapa? Aku suka dengar dia minta. Sebab anda tahu, doa lebih besar pahalanya daripada hamba yang anda minta. Anda nak minta tu kan, nak minta ni kan, nak minta tu, itu kecil. Yang besarnya, ya Allah, itu besar pahala daripada yang anda minta. Bila faham tu? Pahala besar bila anda mengharapkan Allah. Cuma hari ni nak bagi satu petua berdoa. Orang kita banyak berdoa tak tepat gini. Yang pertama, berdoa tolong jangan panjangkan doa, tak apa. Tolong banyakkan puji Allah. Bila doa pendek tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Oh, kita ambil kat situ. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lepas tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas tu, sebelum anda minta, anda kena banyakkan puji Allah dulu. Contohnya, Allahumma inna nas'aluka anta Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Anta Allah la ilaha illa anta al-fardus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta Allah al-mannan badi'us samawati wal ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith.
anda kena banyak puji Allah baru berdoa. Jangan banyak doa bagus, tapi cara nak mudah dapat doa, banyak puji Allah. Sehingga kalau anda ada banyak harapan, nak ni, anda tak berdoa tak apa, anda berzikir je, berzikir, puji Allah banyak-banyak, Allah akan bagi orang puji Allah, orang zikir Allah lebih banyak daripada orang lain minta. Dan apa yang anda nak, Allah akan bagi lebih. Sebab kelebihan bertasbih. Percaya tak? Percaya ke tidak ni? Tak percaya? Saya buat contoh satu. Ketika Nabi Yunus ditahan dalam perut ikan paus, Nabi Yunus tak minta, ya Allah, selamatkanlah aku daripada ikan paus ni, tolong biar paus ni rasa geli gatal lehernya, dia muntahkan aku. Tak, dia hanya sebut la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa, dia berzikir tu, anda tengok la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bila dia banyak disebut, malaikat langit tu dia kata apa? Hadza sautun ma'ruf, suara ni aku kenal, lakinnahu min makanin gharib, tapi datang tempat ni pelik benar ni, dalam perut ikan. Malaikat dengar. Jadi saya nak beritahu, bila dia baca doa tu, kehendak dia banyak zikir, Allah akan tunaikan. Ulang balik, anda doa tak panjang tak apa, biar zikir dan tasbih tu panjang, Allah tolong. Kalau nak doa banyak pun boleh juga. Nak cepat terima, banyakkan tasbih. Antaranya bacalah Ismullahul A'zam. Allah tak tolak. Apa Ismullah Al-Azam yang saya baca tadi? Anta Allah la ilaha illa anta subhanakallahumma bihamdik al-fard as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antal mannan badi'us samad. Itu Ismullah Al-Azam. Kalau nak baca, tengoklah internet ada, Allah mudahkan terima. Saya pergi umrah banyak kali. Kadang-kadang ada masalah bilik, kita dah bayar deposit, kita minta bilik 20 bilik, dapat 15 bilik. 5 lagi, sorry ustaz banyak sangat orang lain pula. Termenung saya. Betul. Tapi baru ni sekali kami punya bilik dekat Madinah. Kami tinggal Madinah, hotel Baudin, 70 meter saja. Pintu 25, perempuan kalau masuk terus ke Raudhah. Jadi saya dapat call kat Mekah, bilik 5 tak cukup, 4 tak cukup. Masya Allah. Saya pun terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha. Sebab anda nak minta sesuatu, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka. Minta ya. Saya pun melintas satu jalan nak pergi ke Masjid Haram tu, nak pergi sembahyang hajat lah. Ada orang cuik saya belakang, cuik. Saya pusing tengok, orang laki-laki tua, janggut panjang tak terurus, serban, orang Yaman. Dia kata tak duit, minta duit tuan-tuan. Kita kalau derma cari duit kecil ke duit besar? Saya cari duit kecil, besar-besar. Cari duit semua kecil. Kecil, ada 10 rial. Semua nak cari yang warna hijau, yang 1 rial tu kan. Bagi 10 rial. Ya Allah, dia sebut ya Allah. Saya sebut satu lagi lah. Ya Allah. Satu lagi lah. Ya Allah. Habis. Bawah ada tak buka jalan. Lepas baca la ilaha illa anta, lepas bagi RM30, sekejap je handphone daripada Madinah angkat. Apa? Ustaz, bilik ustaz 4 tadi kan, sekarang dah dapat 3, dapat balik, 1 lagi tak dapat. Aduh. Kenapa aduh? Baca la ilaha illa anta, aku sedekah 30. Kalau aku sedekah 40 tadi, kedekut punya Haji Bakhil. Jadi la ilaha illa anta, anda kena gabungkan dengan sedekah. Yes, betul. Anda tahu sedekah yang paling special bila ada duit tak ada. Duit tak ada, sedekah dah. Duit tinggal sikit, nak beli barang tak cukup. Yang contohlah ada orang derma nak beli barang berapa ringgit, contohlah RM40, kita ada RM30. Jumpa orang tak cukup RM10 lagi, derma RM10.
dia akan mari RM20 ni. Betul. Tak percaya sudah. Betul, sedekah luar biasa lah. Okey, Nabi campur dengan la ilaha illa anta. Okey, berkatnya apa? Waktu puasa, waktu mana malam, waktu Mekah di musafir anda berkat. Dan anda tahu berkat yang paling special ialah buat sikit berkat. Dia tak perlu duit banyak. Duit sikit tapi menjadi lebih baik daripada duit banyak tapi tak berkat. Tapi kalau duit banyak berkat lagi bagus. Anak macam tu juga, dia tak perlu ramai. 2-3 orang anak pun tak apa, tapi berkat menjadi. Daripada anak ramai tapi tak menjadi semua. Tapi kalau anak ramai berkat bagus. Isteri dia tak perlu ramai, seorang cukup. Berkat daripada banyak tak berkat. Tapi kalau banyak berkat, yang tu lain kali ceramah. Ceramah pun macam tu juga. Dia tak perlu panjang-panjang. Sikit ceramah, dah faham, boleh berhenti. Sekian, kita berhenti kat sini lah. Semoga. Betul tak? Sebab saya nampak tuan-tuan letih dah. Sebab saya belajar kan, saya belajar tu ilmu kan, saya boleh baca hati. Betul. Saya boleh dengar suara, sebab saya dengar sebelah sini sebut, Ustaz, boleh berhentilah Ustaz. Belah sini tak, sebab lagi sembahyang Jumaat, betul tak? Jadi sekian, minta maaf gurau. So berkat ada pertama masa ada orang berkat, ada tempat berkat, ada benda tak berkat. Boleh berkat dengan sekian. Semoga dekat sesuatu daripada kami. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kalau siapa-siapa nak umrah, haji dan sebagainya, boleh melalui Iman Travel. Okey. Sekian.